Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'uts rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-amin, وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, para jemaah Masjid Al-Falah, dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita adakan secara sebulan sekali, Jumaat yang keempat, dengan pembicara kita berkaitan tafsir ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Dapat Allah Ta'ala kurniakan kita dengan hidayah dan taufiknya, kurniakan kita dengan ganjaran pahala sebanyak-banyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, serta diberi kita keafiatan, keselamatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pertemuan kita bulan 8 hari itu kita dah bincang berkaitan dengan larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan berlaku syirik, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syirik kecil atau besar, syirik sawit atau syirik kabir, telah kita bincang panjang lebar. Kita punya base perbincangan kita daripada wasiat 10 dalam surah Al-An'am. Wasiat 10 dalam surah Al-An'am, wasiat Allah SWT, start daripada ayat 151 hingga ayat 153. InsyaAllah itu dalam 3 ayat ada 10 wasiat yang Allah Ta'ala wasiatkan kita, hamba-hambanya. Baik, kita nak masuk wasiat yang kedua, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Jadi berdasar kepada ayat ni, wasiat yang kedua ialah wabil walidaini ihsana. Allah berwasiat, Allah berpesan, hendaklah kamu dengan kedua ibu bapa berlaku ihsan. Ihsan berbakti, khidmat, berkhidmat, berbakti, berlaku baik, melakukan kebaikan. Itu ihsan. Ihsan apa dia lagi? Kebajikan. Jaga kebajikan, melakukan kebajikan kepada ibu bapa, dua ibu bapa. Baik, dua ibu bapa. Sebab dia selalu dirangkaikan setelah daripada syirik, setelah dilarang kita daripada syirik dalam banyak ayat surah Al-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu dalam surah Isra. Dan dalam surah Al-An'am sekali lagi sama trendnya, trend ayat. Setelah Allah Ta'ala suruh kita jangan syirik kepada dia, dia terus menyuruh kita yang kedua, buat baik kepada dua ibu bapa. Wabil walidaini ihsan. Nombor 2. Lepas daripada tanggungjawab kita dengan Allah, Allah suruh kita tunai tanggungjawab kita kepada manusia yang paling dekat lepas pada Allah Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan ibu bapa kita? Mereka lah menjadi sebab nombor 2 kewujudan kita. Adanya kita kerana ada mak pak. Tak ada kita kalau tidak ada mak pak kita. Jadi tuan guru kami Syekh Salim Abdul Khalid ketika mengajak kami, dia sebut, dia kata pasal apa ayat ni dirangkumkan Allah Ta'ala selalu datangkan perintah untuk kita buat baik kepada ibu bapa lepas daripada dia larang kita buat syirik. Antara hikmahnya, antara rahsianya, antara yang boleh disebutkan sebagai rasional dan logiknya ialah dia kata kewujudan kita, ibu bapa itu menjadi sebab kewujudan kita, sebab keberadaan kita, penyebab kepada adanya kita. Allah penyebab sekalian sebab, manakala mak bapak itu penyebab yang kuat kepada kewujudan kita. Mana dalam hadis Nabi SAW pun sebut, lepas pada buat baik, ranking nombor 2 lepas pada solat di awal waktu, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul islami khair, penjuru mana agama Islam, ajaran Islam, amalan Islam baik? Rasulullah kata as-salatu ala miqatiha, salat atas waktunya. Yang kedua apa dia? Birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Lepas kita tak syirik, kita solat. Nombor 2 kebajikan, kerja buat amal soleh yang tinggi nilai pahala, ranking nombor 2 ialah berbakti kepada ibu bapa, membuat ihsan kepada ibu bapa. Dalam satu tafsiran Al-Qurtubi menyatakan, tafsir Qurtubi, dia kata apa yang maksud ihsan kepada ibu bapa ini ialah dia kata engkau melakukan apa yang menyenangkan hati ibu bapamu. Itulah dia makna ihsan. Dan engkau tidak melakukan apa yang tidak menyenangkan ibu bapamu, tinggal apa yang tidak menyenangkan hati perut dia. Kita buat apa yang dia seronok, buat apa yang dia suka, selagi mana perkara-perkara itu tidak bertentangan dengan syarak, buat. Dan tinggal benda-benda yang dia tak suka, selagi mana benda itu disuruh, dilarang oleh syarak, maka kita pun sama-sama tinggal. Maka itulah dia Qurtubi, tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi kata ihsan. Ihsan. Dia dalam wasiat wabil walidaini ihsana, dia perintah untuk kita buat baik kepada dua ibu bapa. Terkandung di dalamnya larangan berbuat durhaka. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, mafhum yang bersalahan, yang bercanggah, yang bertentangan, kontranya. Kalau ayat ini dikatakan suruh buat baik kepada ibu bapa, maka lawan dia apa? Larang untuk durhaka kepada dua ibu bapa. Walaupun tak ada larangan, ada di sini suruhan, tetapi maklum di sisi kita bila kita baca wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa hendaklah kamu melakukan ihsan, melakukan bakti khidmat, kebajikan. Maknanya dalam tu terkandung larangan durhaka kepada ibu bapa,
larang kita untuk buat perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang tak digemari, disukai oleh ibu bapa kita. Kita kena buat sesuatu yang menyenangkan mereka, sama ada dalam bentuk ucapan, perkataan, perbualan, persembang-sembangan, semuanya kena baik. Begitu juga perbuatan kita. Tidak boleh mengenjah kaki, menunjukkan muka yang masam, menunjukkan muka yang tak seronok. Semua itu dilarang sama sekali berdasarkan kepada ayat ini. Itu semua bentuk yang menyenangkan hati, itu dipanggil khidmat, itu dipanggil bakti kita kepada dua ibu bapa. Manakala yang kata durhaka itu ialah mereka-mereka yang melakukan perkataan, perbuatan yang kasar, yang menyakiti hati orang tuanya, meninggikan suara, cakap dengan cakapan yang kasar. Itu adalah contoh-contoh durhaka yang dibawa oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 17, ayat yang ke-23, surah yang ke-17. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu berkata kepada kedua-dua mereka uff, pun tak boleh. Wala tanharhuma, jangan teking cakah mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, Allah perintah kita, dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, dan perkataan yang menunjukkan kita memuliakan mereka, perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawasanya kita menghormati mereka, perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa kita menghargai mereka. Ini yang Allah SWT pesan dalam surah Al-Isra yang Ustaz baca awal ayat dia, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Baik, dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam Al-Quran tidak kurang daripada 7 kali diulang-ulang oleh Allah Ta'ala perintah untuk buat baik kepada dua ibu bapa. Ustaz baca tadi dah 3 tempat. Surah Isra 1, surah An-Nisa 1, surah Al-An'am 3 dah. Ada 4 lagi tempat di mana Allah Ta'ala mengulangkan pesan yang sama, mengulangkan kepada kita wasiat yang sama di dalam 7 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ahbab pakat kita, betapa berat dan tingginya yang kata tanggungjawab kita untuk buat baik kepada ibu bapa ni. Satu yang cukup berat, satu yang sangat-sangat diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, masakan dia nak letak nombor 2 lepas pada dia larang kita syirik, selepas dia suruh kita berabdikan diri kepada dia, nombor 2 terus dia suruh buat baik kepada ibu bapa. Jadi saya bayangkan kalau kita langgar wasiat ini, wasiat yang bukan sekali, 7 kali dalam Al-Quran, diulang 7 kali. Siapa yang langgar, saya bayangkan betapa besarnya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, antara dosa yang tidak ditangguhkan, dosa yang tidak ditangguhkan, disegerakan azabnya di dunia, ialah dosa derhaka kepada ibu bapa. Artinya dia tak mati, melainkan Allah bagi dia rasa dulu azab. Orang durhaka ibu bapa ni, dia tak tobat, tak minta maaf, dia seronok duduk dalam keadaan dosa tu. Dia berasa megah, angkuh, sombong, takabur, berlagak dengan mak dia, pak dia. Maka dia ni tak akan mati, melainkan Nabi sebut kena azab di atas muka dunia. Salasun yu'ajjiluhumullahu al-azab qabla al-mamat. Nabi sebut dalam satu hadis 3 perkara, 3 benda
yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan azab sebelum mati. Salah satu dia tuan-tuan, al-aqul walidain, yang durhaka kepada dua ibu bapa. Mudminul khamr, orang yang ketagih arak, penagih arak. Itu nombor 2. Dan nombor 3, itu nanti kita tengok lain hadis itu. Jadi 3 perkara ini yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW disegerakan azab. Kita boleh tengok dalam dunia kita, boleh tengok pengalaman kita, rakan tolan kita, adik-adik kita, sahabat andai kita yang durhaka ke ibu bapa. Saya tengok hidup mereka azab penuh dengan kesusahan, kepayahan, bahkan Allah SWT bagi macam-macam, tak jadi itu, tak jadi ini, sulit kita nampak, hilang berkat hidup dia. Itu di antara azab yang disegerakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang durhaka kepada ibu bapa. Satu, dia tidak tangguh selepas mati. Ada yang disebutkan antara risiko kita bila durhaka kepada ibu bapa. Risikonya ialah salah satu yang sukar untuk menyebut kalimah tauhid ketika nak mati, payah nak sebut la ilaha illallah. Itu ada dalam sejarah, ada dalam berlaku di dalam kisah sahabat Nabi, bagaimana dia seorang yang kuat ibadat tapi dia sukar untuk melafazkan kalimah tauhid ketika nak mati. Ini risiko dunia. Di antaranya lagi orang yang durhaka kepada ibu bapa ni, dia akan menghadapi hilangnya keberkatan hidup, rezekinya disulitkan. Tapi berbeza dengan orang yang berbakti khidmat kepada ibu bapa, rezekinya dimudahkan, dimurahkan oleh Allah Ta'ala. Durhaka, lawan dia ialah disulitkan rezeki kepada orang tu atas muka dunia. Itu di antara azab yang disegerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi ditarik kebahagiaan hidup di dunia. Dia duduk atas dunia, anak-anak dia cerabut, anak-anak dia tak hormat kat dia, anak-anak dia derhaka kat dia balik. Batu tuan-tuan, ada satu hadis, ada yang kata hadis, ada yang kata ni bukan hadis, ni kata-kata Sayyidina Umar. Apa dia kata-kata itu? Birrul walidain. Disebutkan dalam satu kata-kata tu, birru aba'akum tabirru abna'akum, birru aba'akum tabirru abna'akum. Buat baik kepada ibu bapa kamu, anak-anakmu akan buat baik kepada kamu. Tu kata, ada yang setengah kata di hadis, ada yang kata setengah riwayat kata tu kata-kata Sayyidina Umar. Tapi kalau ada satu imam apa ustaz tak ingat dah, bawa dia sebut dia sebagai qala Rasul, kemudian ni baru ditasahihkan, dikata bukan kata-kata Rasul. Dikatakan kata-kata Sayyidina Umar, birru aba'akum, buat baik kepada ibu bapa kamu, tabirru abna'akum, anak-anakmu akan buat baik balik kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bermakna di situ Allah tarik kebahagiaan. Ni risiko orang durhaka, langgar wasiat Allah, Allah tarik kebahagiaan, keamanan, kesentosaan. Maka porak-poranda hidup dia, keluarga dia, bini dia tak dengar cakap dia, anak-anak dia tak dengar cakap dia, serabut dan serabut. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana perbuatan cek-cek balik, rupa-rupanya kerana dia tidak buat baik kepada ibu, tidak berlaku ihsan kepada ibu bapa, tidak melakukan khidmat bakti kepada kedua ibu bapa. Yang ketiganya ialah yang kita nak sebut, bila risiko
yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang durhaka kepada ibu bapa ini, lain daripada itu semua. Yang keempatnya dipanggil sakaratul maut, yang sulit, sakit, kelupuk dan sebagainya. Dia jadi meracau, dia jadi kita tengok pun Allah teruk ya, baca Yasin dan sebagainya, nampak susah nyawa nak keluar daripada badan. Itu perhatian. Jadi kita kalau buat baik, insya-Allah tuan-tuan, pada ibu bapa kita Allah ada. Walaupun kita tahu kita tidak dapat penghargaan daripada mak pak kita, memang itu ujian nak bagi pahala kat kita. Memang anak-anak yang buat baik kurang disebut oleh mak pak. Teman-teman mak pak yang tua-tua yang merapu mereben tu, dia bukan nak bertah wahala sangat. Tak usah duk kira dengan dia, Allah pun tak kira dengan dia, kita nak kira apa dengan dia. Orang tua merapu, dia merepek, Allah pun tak ambil kira dah. Itu kita nak ambil kira apa-apa, biar dia buat baik dengan dia, minta dia doa, mak doa kat cik, tak apalah mak nak sebut siapa yang lain 8 beradik, dia sebut hak lain bagus, hak nu bagus, mai bagi nu, dia tak tahu dia duduk dengan kawan ni. Maka yang duduk, yang belah tu Allah SWT katalah, siapa-siapa yang duduk di bawah mak pak kamu tu duduk di bawah jagaan kamu. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mereka ni besar, sudah sampai umur tua, di bawah jagaan kamu. Jadi Allah pilih kita untuk jaga. Dari 8 beradik, Allah pilih kita jaga. Maka apa dia? Maka jangan duk rasa ambil hati, duk buat lembut hati, yang duk buat nipis sangat. Jangan kita buat sensitif, tak ketahuan hala. Jangan duk buat kita ni macam dengan sentimental, tak tentu arah. Tak boleh fikir itu pahala Allah nak bagi. Maka dia sebut apa pun tak usah duk rasa hati dengan dia. Maka dia sebutlah kawan ni bagus, kawan ni bagus ke api. Jangan duk rasa hati, duk rasa dendam dengan dia pula. Tak apalah, nak tengok dia kata nu bagus, abang aku bagus sangat. Pilah duk dengan abang tu. Tak usah duk dengan cik. Jangan. Sebab perkara itu juga termasuk di dalam ujian Allah. Sebab Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang jumpa mak pak dia, rauh maaf, 3 kali Nabi kata, celakalah. Siapa ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Man adraka abawaihi falam yudkhilahuma al-jannah. Yang menemui bapaknya ketika hidup, jumpa mak pak, hidup Allah lanjutkan mak pak usia panjang, tetapi tidak boleh menjadikan kedua-dua mereka itu sebagai anak kunci syurga. Artinya dia jumpa dengan mak pak dia, dia dapat hidup bersama mak pak dia ketika mak pak dia dilanjutkan usia oleh Allah, tapi tidak menjadi sebab untuk dia membuka pintu syurga Allah. Itulah celakanya Nabi sebut manusia. Sedangkan dia kata, aku Nabi tak dan nak berlaku ihsan kepada ibu bapa. Buat ihsan ketika buat sudah tidak ada. Tapi kita ni Tuhan bagi kepada kita ruang dan peluang. Nabi kata 3 kali berturut-turut. Celakalah. Siapa ya Rasul? Orang yang jumpa dua ibu bapa tetapi tidak menjadikan mereka itu sebagai sabab untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Sabab untuk kita nak masuk syurga. Sabab kita tak lama tuan-tuan. Kerana depa nak pergi ke mana? Dah akan mati. Tetapi kita kadang-kadang tak boleh nak buat, tak boleh nak sabar, tak boleh nak tahan, cepat terasa, sensitif dan sebagainya. Itu rugi kita. Allah Ta'ala nak tengok kita. Siapa yang sabar, maka dia dapat anugerah yang besar di sisi Allah, iaitu menjadi kunci kepada pintu syurga, membuka syurga Allah Subhanallah. Dibuka oleh apa? Dibuka oleh kasih sayang kepada ibu bapa, khidmat bakti ihsan kepada ibu bapa. Itulah yang menjadi punca utama dia
untuk mendapat syurga Allah SWT. Yang kedua, dia boleh jadi anak kunci neraka. Jadi ibu bapa ni dua, ima dia jadi anak kunci neraka, ima dia jadi anak kunci syurga. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dia jadi anak kunci syurga, berkhidmat ihsan, tahan telinga, terbaikkan telinga, jangan buat nipis telinga. Kalau nak jadi dia kunci neraka, buat nipis telinga, nak sensitif dan berasa sangat dengan mak pak dia. Ambo berasa sangat, tak boleh mak pak kata apa, terasa siapa kita, siapa depa. Kita tumpang depa. Kita boleh besar, boleh dapat berikan, boleh apa semua kerana jasa-jasa mereka. Lahirnya kita pun kerana kesusahan dan kepayahan mereka. Mak kita mengandung 9 bulan pun susah dah. Beranak pula bukan boleh baik terus, bukan macam kucing. Pas-pas beranak boleh berjalan. Kita tuan-tuan, mak kita beranak, bini kita beranak tu dia 2 bulan duduk teredang. Kita nak jadi tukang masak pula. Pasal bini beranak, ustaz saya balik masak ustaz, buat apa? Goreng-goreng ikan cara-cara orang pantang ustaz. Bagus ya. 15 tahun tunggu dapat anak kembang baru dapat. Semalam ustaz pergi mengajak dia pasal cerita. Jadi ustaz siapa juga? Mak mentua mai, ustaz mai balik dah. Lah ni saya duduk juga ni kalut ustaz nak kena balik. Nak balik apa? Nak balik pergi goreng-goreng ikan bagi bini makan ni kata. 15 tahun tunggu dapat anak kembang. Tak larat lagi dia kata bini baru berapa hari. Baru 30 hari dia kata, baru sebulan. Hang ingat hang ingat dia kata, baru pantang ingat pula tak apalah kata beringat. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, nak abang kata bukan senang. Itu yang kata ibu tu 3 kali lebih. Satu kalau kita dengan mak, dengan pak, yang mana kita lebih kuat bakti kita? Kuat bakti kita kepada ibu. Sebab ibu dia lebih pada pak 3 perkara. Satu, dia mengandung. Yang kedua, dia melahir. Yang ketiga, dia menyusu. Siapa yang tak bagi susu? 2 ya lah lebih dia. Dia tak bagi susu badan lah, dia bagi susu lembu, bagi susu tin, susu enmam dan sebagainya. Maka dia lebih pada pak 2. Dia lebih pada pak, dia lebih pada kita 2 ya. Dia lebih pada kita pasal dia mengandung, dia lebih pada kita pasal dia beranak. Mana kita kot nanti maju ke apa ke, dia buat bagi rasa sakit nak mengandung tu bagi orang lelaki pula. Tengok kadang-kadang macam-macam mereka duk buat lah ni, nak rasa macam mana bini mengandung tu, dia pakai alat waktu main bubuh di perut, cuba rasa tengok. Jadi tinggal satu lah ni zaman moden. Lah ni zaman lari 2, tinggal 2 yang kelebihan ibu. Jadi kalau ibu nak lebih 3 yang Nabi sebut, ummuk, ibumu 3 kali Nabi dahulukan. Ulama tafsir hadis dia kata, pasal apa Nabi ulang 3 kali? Kerana ibu dia lebih pada pak 3 perkara. Satu, lebih pasal dia mengandung. Satu, dia lebih pada pak tak boleh buat, dia beranak. Yang ketiga, pak tak boleh buat, dia menyusu. Kadang-kadang pak pun ada susu tapi tak ada air. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kalau susu tin, pak boleh buat, pak boleh mencuh, sama ya. Untuk saya hebat sangat lah kata susu tin. Maka aku boleh mencuh, hang boleh mencuh, sama dari sisi. Tapi dari segi siapa yang nak bangkit mencuh tengah malam, hak tu ibu lah. Bapa dia sabar lebih. Sebab tu dia boleh lena, walaupun anak dia duduk menjerit kuat naik urat hijau, dia boleh tidur. Mak jugalah kena bangun. Apa siapa? Hak tu sebab pak sabar. Dia boleh dengar riau sampai hilang suara budak. Dia boleh tidur, tak tahu padahal dia bukan tidur pun. Maka bini dia bangkit buat suhat tu. Dari segi tu lebih kat mereka. Tapi dari segi bagi
sama kita boleh buat juga. Jadi nak lebih puan sekalian, ibu-ibu sekalian, nak lebih, nak dapat 3 bakti anak-anak lebih kena kepada kita orang perempuan, ibu-ibu, maka apa kena buat? 3 kerja ni kena buat lah. Nah, insya-Allah ketiga-tiga tu akan dapat orang perempuan. Maka anak kena melebihi ibu dalam layanan, dalam taat kepada perintah, dalam suruhan, dalam apa saja. Nah, ibu itulah diutamakan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi kata, bila ditanya siapakah manusia yang perlu aku buat baik, Nabi kata ibu. Siapa lagi ya Rasul? Qul faman ya Rasulullah. Ibumu juga. Summa faman. Lepas tu siapa dia lagi ya Rasulullah? Ibumu 3 kali. Lepas tu baru yang keempat, baru dia kata abuk, barulah bapak kamu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ni wasiat yang kedua. Ada perbahasan lagi yang kita boleh sambung nanti selepas azan, insya-Allah. Dah masuk dah 3 minit. 3 minit lagi kita sambung lagi sikit perbahasan berkaitan dengan larangan atau wasiat nombor 2 ni yang disebutkan dalam hadis. Banyak lagi, ada 2-3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Ustaz sebut tadi hadis yang kedua berkaitan dengan azab yang tidak ditangguh sebelum mati. Allah akan bagi rasa azab sebagai satu perhatian kepada mana-mana anak-anak yang merasa nak durhaka kepada ibu bapa, berasa takut sebab kita semua nak mati, sebab kita semua akan menghadapi saat sakaratul maut. Kita bimbang itu akan menjadikan kita sulit dan susah. Kisah Al-Qamah, kisah Juraij ini zaman Bani Israel. Rasulullah cerita dalam hadis, dia main tutup pintu 3 kali turut-turut tak buka pasal duk pulun solat sunat. Masa tu solat zaman Nabi Musa, nah, bukan sesuatu yang wajib pun. Maka dia sampai ibu dia angkat tangan doa. Itu dia, jangan kita sampai mak pak kita angkat tangan doa kat kita, doa depa tak ditolak. Nah, doa mereka tak ditolak, Allah akan bagi doa, makbulkan doa mereka. Mak Juraij ni kata, ya Allah, yang kau matikan Juraij, melainkan kau bagi dia kena fitnah dulu. Mak dia doa dulu tu, jangan kau matikan Juraij, melainkan kau bagi dia kena fitnah dulu baru mati. Maka Allah Ta'ala izin. Berlakulah tuan-tuan kisah bagaimana dia digoda oleh pelacur, mari ke dalam tempat ibadat dia. Dia tak teringin, kuat sungguh dia ni, dia hambat balik gitu ya, tak teringin. Kerana betul ikhlas, betul doa. Selalunya tuan-tuan, kalau orang kuat ibadat ni, hala kot tu cukup kuat, lagi kuat ibadat, lagi kuat kot tu jenis-jenis seks, lagi kuat sembahyang malam, lagi kuat dia berasa teringin nak berzina. Sampaikan ulama tuan-tuan ahli sufi, kuat ibadat malam, lagi kuat teringin nak berzina, dia sampai kena ambil api tak tangan dia. Nak abang kata lagi kuat jaga malam, lagi kuat godaan dari segi itu akan main. Sampai dia ambil api, dia tak tangan dia, berayak air mata dia, keluar air mata, baru dia kata berani lagi nak berzina. Api ni pun dah tak tahan lah. Tu dia yang kata tu. Jadi kita dah bunyi dah, masuk dah waktu, insya-Allah kita beri lalu azan, kita sambung balik cerita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi itu cerita Juraij. Jadi nak abang kata kuat sungguh dia beribadat, memang ikhlas sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup tolak peluang untuk berzina, datang depan dia tengah malam buta, waktu pagi dia dapat tolak.
tapi fitnah tak dapat tolak. Iaitu betina ini dibuat cerita kata dia lah yang melakukan perbuatan zina sehingga dia mengandung. Rupa-rupanya lepas dia keluar bersama Juraij, dia pergi ajak pengembala kambing untuk buat zina dengan dia. Jadi dengan hasil itu dapat anak. Maka dia bila dia mengandung, dia pergi jajah suatu kampung. Dia kata Juraij yang zina dia, Juraij yang melakukannya. Tahu tak pak budak ni siapa? Tahu tak pak budak ni siapa? Pak budak ni Juraij, pak budak ni Juraij. Sampai satu kampung mai duk fitnah tu, sampai satu kampung. Dan akhirnya pakak mai untuk rumah dia, untuk tempat ibadat dia itu, bakar rumah dia. Dan berlakulah satu keajaiban. Allah Ta'ala nak bersihkan dia balik bila anak yang diberanak oleh Juraij, anak perempuan yang dilahirkan itu boleh cakap waktu kecil. Cakap waktu tu lah, lepas tu tak cakap lah. Bila dia kata, siapa bapakmu? Maka dia kata, Ra'il ghanam, Ra'il ghanam, pengembala kambing bapakku, bukannya Juraij. Maka bakal sengat habis lah. Tapi nak abang kata apa? Doa ibu bapa itu dia makbul. Dia makbul. Sampaikan kuat ibadat pun belum terjamin boleh selamat daripada doa ibu. Dia tu kuat ibadat tahajud, mayang siang, mayang malam tahajud. Siang duha banyak rakaat, mak dia mai waktu duha tak pernah kata boleh buka pintu 3 kali. Tapi macam tu keadaan sekalipun, Allah nak tunjuk kat kita pengajaran daripada hadis Nabi cerita kisah Juraij. Nabi nak apa? Nak abang kat kita bahawasanya doa ibu itu makbul. Tidak kira siapa kita, kita soleh setengah mana pun, dia makbul. Allah makbulkan juga. Nak abang kata ibu tu dekat dengan Allah lagi, walau anak soleh, walaupun dia anak yang soleh, tapi kedudukan dia dengan ibu dia itu lebih Allah Ta'ala dengar lagi permintaannya, suara ibu, doa ibu, diangkat tangan kepada Allah, Allah makbulkan. Itu kisah satu hadis daripada Nabi SAW, kisah tentang Juraij. Pengajaran daripada hadis tu nak bagi tahu kepada kita semua agar kita jangan buat main dengan sumpahan doa daripada doa ibu bapa ini, kerana itu semua dimakbulkan oleh Allah SWT. Yang keduanya bermakna kalau dia berdoa baik kat kita, itulah yang kita harapkan, itulah nikmat ada ibu bapa. Apa dia? Nikmat kita boleh mendapat doa mereka. Dan yang kata nikmat doa apa? Doa baik-baik. Itu nikmat. Jadi nak dapat doa yang baik-baik daripada mereka ni, suatu nikmat yang anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Cara dia macam mana? Cara dia berlaku baik kepada mereka. Bila kita berlaku baik kepada mereka, insya-Allah mereka akan doa yang baik-baik untuk kita. Dan doa yang baik-baik untuk kita itulah adalah anugerah Allah yang besar, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi pakat-pakat berburulah untuk dapat doa ibu bapa. Lapan beradik kena pakat-pakat buat tackle hati, tackle perasaan ibu bapa, bagi gembira, bagi sonok depa. Kalau kita lapan beradik tak bonti-bonti pakat buat baik kepada depa. Sehari kawan bawa pi secret recipe, sehari kawan ni bawa pi tang ni, macam-macam tuan-tuan. Lapan beradik bawa tak ke lapan-lapan semua pakat doa baik ibu. Ni tak ada dalam agenda hidup nak buat baik kepada ibu bapa. Duk kira nak lepas tangan. Hang lepas kat aku lepas kat hang. Hang lepas kat aku lepas kat hang. Mana boleh lagu tu. Pakat-pakat ambil, pakat-pakat lomba untuk apa? Mendapat doa.
yang baik daripada. Sebab pengajaran hadis beritahu doa depa itu mustajab, doa depa itu makbul di sisi Allah. Orang Melayu kita ada kata, tadi tak tahu hadis dia siapa tak tahu, tapi dia kata kepada saya, tuan-tuan, tak tahu sumber dia mana, tapi ni dengar apilah. Dia kata doa ni kalau nak dapat doa makbul, pak dia kata, pak tu doa makbul, pak doa makbul. Tapi sumpah mak, mesin sumpah mak, jangan bagi mak sumpah jadi semua. Nah, manakala doa ni, jenis-jenis doa ni dia berkata pak mustajab. Tapi tak tahu sumber daripada mana. Tapi kalau hadis dia kata doa. Tapi ni orang Melayu mana tahu, dia beri pengalaman, barangkali dia tengok berdasar kepada research dia yang dia buat tu. Dia kata, Ustaz, saya duk perhati Ustaz. Apa dia? Saya duk perhati, dia kata dulu saya duk tengok, dia kata sumpah ni, dia kata mak masin Ustaz. Kalau pak sumpah tak apa jadi, mak sumpah jadi. Nah, yang kedua apa dia? Yang kedua dia kata pak dia kata, Ustaz tahu tak doa makbul saya dah. Pak doa makbul. Sebab tu dia kata, Ustaz kalau apa-apa suruh pak doa pak makbul, dia kata. Oi, begitu lah. Boleh lah dengar api dah. Seronok juga dengar betul kat mereka kat mana aku tak bisa tengok. Pun kata barangkali betul yang duk kuat sumpah ni mak pak tu jaga, dengan jaga mak ni dia laju mulut dia. Nah, kita jangan duk main-main dengan dia cepat keluar. Pak dia jarang nak sumpah. Tu barangkali di situ laju mulut orang perempuan. Sebab tu mulut orang lelaki dia lambat sikit, dia tak keluar pelik-pelik lah. Melainkan orang lelaki jangan jenis mulut perempuan, dia keluar pelik-pelik juga. Nah, dia orang lelaki dia tak boleh mulut macam orang perempuan. Tapi kalau lelaki mulut macam orang perempuan juga, jenuh. Nah, maka sebab tu disebut dalam kata-kata patah nasihat tu, dia mai jumpa ustaz kata, cubalah tuan-tuan tengok betul setara mana benar, setara mana kata-kata itu, cuba kita tengoklah. Cuma rasional dia memang betul, yang kuat menyumpah ni selalunya orang perempuan jaga. Sebab tu dia suruh bagi perhatian ustaz, jaga jangan sampai mak kita sumpah kita duk kata pelik-pelik kat kita. Sebab mustajab. Pak dia tak kata pelik-pelik, dia jaga dia mulut dia jarang, dia doa. Jadi tuan-tuan apa turut rasional dia daripada pemerhatian daripada saudara yang mai jumpa ustaz tu. Takat tu insya-Allah kita berhenti. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada doa yang tidak pernah kau dengar, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada kalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami keempat-empat perkara ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah.